Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, yang dihormati pihak pengurusan Pusat Pengajian ZEK Al-Quran wal Qiraat dan semua para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini hari Ahad 12 hari Ahad ni hari ni 12 hari bulan 11 hari bulan 11 hari bulan 1 2026 bersamaan dengan 21 Rajab 1447. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana memberi kepada kita peluang dan ruang masa untuk kita menambahkan ilmu, mengulang kaji kefahaman kita, amalan kita yang sangat besar, iaitulah amalan solat yang menjadi agenda utama seorang manusia, seorang hamba Allah. Agenda utama kita iaitulah menunaikan tanggungjawab kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi tanggungjawab manusia ni sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala berfirman, ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah, kepada aku. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya sentiasa mengabdikan diri kepada Allah dalam apa keadaan pun, apa suasana, waktu kita solat ke, waktu kita bekerja ke, waktu kita berada bersama keluarga ke, waktu apa saja, mesti tunduk dan akur kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya 24 jam kita kena mengabdikan diri kepada Allah. Setengah orang terkejut, 24 jam apa mau kita mau buat apa? Nah, kita solatnya 5 minit, 10 minit satu waktu. 5 waktu baru 50. 23 jam lagi nak ibadat apa? Itu satu kepahaman yang silap yang telah dipesongkan oleh penjajah. Bila penjajah ni, penjajah barat ke, penjajah apa saja pun yang masuk negara umat Islam, di antara pemesongan yang mereka buat, penyelewengan yang mereka buat, iaitu menjauhkan manusia daripada kefahaman Islam yang sebenar. Menjauhkan manusia dari kefahaman Islam yang sebenar, iaitu agama ini hanyalah satu ritual yang dilakukan pada waktu yang tertentu. Lepas daripada itu awak bebas nak buat apa, nak makan apa, nak gimana, ikut awak. Kita kata itulah kepahaman sekular yang ditanam oleh pihak penjajah ke dalam minda anak-anak orang Islam, yang menyebabkan mereka kehilangan punca ataupun tempat pergantungan. Jadi dia tak nampak dah. Dia nampak, aku dah solat, ikut aku nak buat apa. Jadi kita kata itulah satu penyelewengan kepahaman Islam yang dibawa oleh penjajah kepada sebahagian besar umat Islam yang terpengaruh dengan diayah mereka. Jadi itulah bahayanya apabila manusia ini tidak diberi kepahaman kembali semula kepada memahami syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tidak, kita jadi macam inilah keadaan kitanya. Kalau tidak, kita inilah macam ni.
kita jadi tak faham, jadi orang panggil agama itu hanya sekadar beberapa ritual yang dilakukan dan tidak lagi menjadi suatu pegangan menyeluruh yang disebut dengan nama syumul kamil wa mutakamil, yang lengkap, yang sempurna. Nah, jadi kita karena itulah pemisahan agama dalam kehidupan ini sangat berat kesannya ke atas jiwa manusia sebab mereka akan terpesong daripada jalan yang benar yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Itu mukaddimah kita kepada bicara kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik para peserta sekalian, sekarang kita cuba uh, pergi kepada perbincangan tajuk kita hari ini, iaitulah tentang solat. Tentang solat. Hmm. Jadi Alhamdulillah, ini daurah yang lama nih. 10 tahun yang lalu nih. Nah, jadi kita ulang balik di sini dengan perbincangan yang baru di bawah anjuran Pusat Pengajian Z. Daurah Fiqh At-Taharah dan Salat. Sekarang kita masuk kepada nak merungkai kesempurnaan salat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallu kama raaitumuni usalli. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah kita hidup di atas dunia ini, masa sentiasa bergerak, dia berjalan sentiasa, dan kita pun tak akan nampak. Kita tak nampak perjalanan itu kecuali apabila kita terhenti seketika. Maknanya bila sakit, baru kita rasa, aku ni macam-macam. Jangan tunggu mati. Kalau dah mati, baru nak berfikir, kita kata itu sudah terlewat dan bukanlah waktu. Bila sudah mati, bukan waktu berfikir. Orang mati ni waktu menerima. Menerima apa dia? Pembalasan hasil daripada kerja yang awak buat. Ingat molek. Jadi itu yang kita bimbang hari ini. Apabila kita diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla, kita tak ambil. Bila diberi peluang, kita tidak ambil. Jadi menyebabkan kita keseorangan dalam perjalanan dan kita juga tak tahu nak gimana sebab bekalan tidak cukup. Maka penyesalan yang ada itu satu penyesalan yang tidak berguna bagi siapa pun atas dunia ini. Allahu Akbar. Baik. Kata di Abu Anas Madani, afallahu anhu wa an walidayhi, masa terus berjalan, umur semakin pendek, kubur menjadi dekat, isikan masa yang ada dengan ketaatan, ibadat kita, zikir, kerja kebaikan, dan lain-lain, sebagaimana Allah gambarkan penyesalan manusia dalam surah Yunus ayat 45, wa yawma yahsyurhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja. Satu ketika aja kita masuk di dunia ni pada siang hari, mereka akan berkenalan sama sendiri. Selepas daripada itu, masing-masing bawa diri, kita akan pergi ke tempat yang dituju. Baiklah para pencinta ilmu sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang kewajipan kita terhadap Allah, iaitulah dia panggil seruan yang pertama dalam Quran, dia panggil an-nida'ul awwalu fil Quran, seruan pertama dalam Quran. Kalau tuan-tuan baca surah awal surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi ini dipanggil seruan yang pertama dalam Al-Quran. Seruan yang pertama dalam Quran, Allah Ta'ala panggil kita. Jadi Alhamdulillah.
Ini cerita motivasi Syekh Abdullah Al-Asiri. Asir ini nama tempat di Arab Saudi. Nama dia Asir. Nah, jadi waktu dia orang ambil gambar di umur dia 76 tahun dah. Oh, ni gambar ni. Jadi katanya dia merangkak dari rumahnya sudah 65 tahun. Daripada umur 10 tahun dia merangkak pergi ke surau di kampung dia, tak berhenti-henti untuk solat berjamaah walaupun dia kaki dia cacat, ya, tetapi dia berjalan dengan tangan, dengan lutut dia sampai juga ke masjid. Itulah yang dikatakan oleh ahli motivasi. Ahli motivasi cakap apa? Dia kata kekuatan orang mukmin fi qalbihi, kekuatan orang mukmin duduk di hati dia. Kekuatan orang mukmin terletak di hati dia, bukan sekadar fizikal di kaki dia. Sebab berapa ramai orang yang kuat kakinya, boleh berjalan ke sana sini, boleh mengayuh basikal berpuluh kilometer, tapi nak mengayuh melangkah kaki ke masjid yang hanya beberapa meter dari rumah, itu pun tak sampai. Karena itulah kata-kata Ibnu Ijlan rahimahullah, satu kata-kata yang sentap kepada kita. Dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin duduk di hati dia. Kekuatan orang mukmin terletak di hati dia, bukan sekadar kekuatan fizikal di kaki. Kalau hati tak tergerak nak pergi masjid, kaki pun tak akan melangkah ke sana. Jadi marilah kita para jemaah sekalian ambil kekuatan jiwa kita dalam hati kita supaya kita dapat melangkah ke masjid, ke rumah Allah yang sangat besar kelebihannya, yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu tersebut dalam riwayat mengatakan, munculkan diri kamu di tempat yang Allah nak tengok kamu di situ. Kita kena usaha munculkan diri kita di tempat Allah nak tengok kita. Nah, kita usaha munculkan diri kita di tempat Allah nak tengok kita. Allah nak tengok kita ada di mana? Di rumah dia. Dengar je azan sampai ke rumah Allah. Allah nak tengok kita muncul di mana? Bila ada sahabat-sahabat kita, keluarga yang sakit, kita muncul di situ dengan apa? Dengan pergi ziarah mereka, pergi melawat mereka, pergi tanya khabar mereka. Allah nak tengok kita di mana? Nak tengok di tempat ada kematian, kita pergi solat jenazah. Jadi yang penting dari sudut motivasinya, kita kena munculkan diri kita di mana tempat Allah nak tengok kita ada. Kita kena munculkan diri kita di tempat mana Allah nak tengok kita ada, maka di situlah tempat yang kita kena muncul. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan yang ada. Alhamdulillah. Baik. Sekarang ni kita kata boleh kata kebanyakan yang kita dengar, kan, kata-kata motivasi ataupun apa saja yang mengatakan bahawa kita nak ikut solat sebagaimana yang di apa ni dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sebut, wasallu kama raaitumuni usalli, kamu solat seperti mana yang kamu tengok aku solat. Kamu solat seperti yang kamu tengok aku solat. Jadi kita tak tengok Nabi solat. Enggak, kita tak tengok Nabi solat. Siapa yang tengok? Kalau ada cakap dia tengok, itu dia sudah bermimpi di siang hari. Sebab apa? Sebab kita ni sudah 1447. Mungkin kita lahir 47 tahun dulu, ada 1400. Jarak di antara kita dengan hijrah Nabi SAW, dengan kewafatan Nabi berapa puluh tahun. Jadi kalau kata kita tengok Nabi salat, mana kita bohong besar. Sudah 1000 tahun beza. Boleh tengok? Tak mungkin boleh tengok. Siapa yang tengok? Sahabat yang tengok. Sahabat yang tengok, mereka jujur. Ini satu kisah. Kisah ni, nama seorang sahabat ni pemuda, nama dia Malik bin Al-Huwairis. Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu menceritakan, kami datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedatangan wufud, iaitu tahun yang ke-9. Wufud maknanya rombongan delegasi, delegasi yang datang ramai ke Madinah. Bila peristiwa ini telah terjadi, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kota Mekah pada tahun yang ke-8. Ramadan tahun yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil balik Mekah dari Quraisy. Jadi Nabi kita ambil balik Mekah dari Quraisy, mana pada ketika itu orang pun berani datang dah. Mekah dah aman, Madinah dengan Mekah dah berkembar, jadi ramailah rombongan yang datang
untuk menghadap Nabi SAW. Termasuklah satu kumpulan pemuda, kan? Sekumpulan pemuda yang hampir sama dari segi umur sebaya, kata orang. Kami tinggal bersama Rasulullah SAW selama 20 malam. Dia duduk di mana 20 malam. Kata Malik, Rasulullah SAW adalah seorang yang pengasih dan penuh kasihan belas. Nabi ini sifat dia sayang. Dia bagi keprihatinan kepada kami. Beri perhatian kepada kami. Beri kebajikan kepada kami. Apabila baginda Nabi SAW merasakan kami semua telah merindui keluarga kami, dah 20 hari dari tinggal kampung, baginda Nabi SAW pun bertanya tentang mereka yang kami tinggalkan itu. Siapa yang ada di kampung? Maka kami pun menceritakannya, orang ni ada ama, ada ayah, mungkin ada isteri, mungkin ada anak, mungkinlah. Malik tak cerita apa yang dia jawab pada soalan Nabi SAW. Yang penting, kami menceritakan keadaan kami di kampung. Setelah itu baginda Nabi SAW bersabda, irji'u ila ahlikum. Pulanglah ke pangkuan keluarga kamu, duduklah bersama mereka, alimuhum. Ini yang penting, alimuhum, dan ajarlah mereka, suruhlah mereka supaya mereka solat. Kata di Abu Qilabah, perawi hadis, banyak lagi pesanan baginda Nabi SAW, ada yang kami ingat dan ada yang kami lupa. Di antara pesanan yang besar, Nabi kita bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salat seperti mana aku salat. Apabila masuk waktu salat, maka salah seorang dari kamu laungkan azan, dan yang menjadi imam ialah orang yang paling tua di kalangan kamu ataupun yang paling berilmu di kalangan kamu. Hadis dalam Bukhari. Jadi menarik para jemaah sekalian, karena itulah timbulnya bila kita buat daurah, buat kursus, buat apa-apa ni, kita kata ulang kaji kepada sifat solat Nabi SAW. Bukan maksudnya solat yang kita buat ni bukan solat Nabi. Solat Nabi dah. Cuma mungkin ketepatan dari sudut pergerakan, dari sudut dia panggil dalam solat ni dia ada terbagi banyak bahagian. Dalam bab solat ni ada banyak bahagian. Ada rukun, ada sunat, ada dia punya pembahagian dia tu. Ada rukun, ada sunat, ada ni syarat, dia ada syarat sah. Syarat ada dua, syarat sah, syarat wajib. Kemudian ada rukun. Rukun ni kalau tak buat, tak jadi solat. Kemudian ada sunat. Ini pembahagian dalam fiqh mazhab Syafi'i. Kita ambil fiqh mazhab Syafi'i lah senang, lebih dekat dengan jiwa orang-orang di kawasan kita ni, kawasan Nusantara ni. Nanti kita bahas juga. Pandangan ulama lain tak ada masalah. Tapi base tapak perbincangan kita letak mazhab Syafi'i itu sebagai tapak untuk memudahkan urusan para jemaah sekalian memahami cara sifatus salah. Dipanggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni sunat. Kalau tak buat, solat kita tetap sah, tetapi ada berlaku kekurangan. Maka dianjurkan supaya sujud sahwi di akhirnya. Di akhir solat sebelum salam. Kemudian yang keseterusnya dia panggil sunat hai'ah. Sunat hai'ah dengan ha, bukan ha. Sunat hai'ah maknanya sunat pergerakan. Termasuk juga bacaan. Sunat ni yang banyak. Angkat tangan, letak tangan di dada, bersedekap dia panggil. Kemudian bagaimana cara nak turun, lutut dulu ke, tangan dulu ke. Itu semua dibahaskan dalam bab sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni sunat kalau tinggal tidak membatalkan solat, tetapi kurang kesempurnaan. Dari sudut kesempurnaan, kita kan macam kita beli rumah dah ada, pintu dah ada, tingkap dah ada, tak ada masalah lah. Pencuri pun tak masuk, hujan pun tak kena, tak tiris, kalau panah pun selamat. Tapi mesti kita tak puas hati kan. Lansir ni kena ada tingkap, kena ada lansir.
bilik ruang kosong tempat tetamu ni kena ada sofa, kena ada kursi. Lepas letak kursi nak letak pula bunga. Itu dia panggil sunat hai'ah. Gambaran sunat hai'ah dalam solat. Gambaran sunat hai'ah dalam solat. Maknanya sifat solat tu dia ada syarat. Syarat ada dua, syarat sah dengan syarat wajib. Dua syarat, syarat wajib satu, syarat sah. Kemudian rukun, sunat ab'ad, sunat ayah, dan diikuti dengan perkara-perkara yang makruh. Apa dia makruh? Yang tidak elok kita buat, tak elok kita buat. Itu dia panggil makruh. Perkara yang makruh, perkara tidak elok kamu lakukan dalam solat. Dan satu lagi yang berat, perkara mubtilatus solat, perkara yang membatalkan solat. Kalau makruh tu mengurangkan pahala, tapi kalau batal, bukan zakat pahala kurang, all solat itu sendiri tak sah. Jadi kita kena, ini dia panggil structure ataupun peta besar tentang solat. Jadi kita tengoklah peta besar tentang solat duduk situ. Baik, sekarang ni saya bagi gambaran supaya para peserta boleh memahami keadaan ataupun apa yang kita nak bincangkan di dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Baik, kita balik kepada perbincangan kita muqaddimah tentang solat. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu solat sebagaimana mu tengok aku solat. Contoh ketelitian sahabat dalam menukilkan, dalam menjaga sifat solat Nabi SAW kepada orang yang kemudian. Ada beberapa orang sahabat ni, kerja dia mengajar solat. Contohnya dia pergi mana-mana kabilah. Dia pergi ke mana-mana kabilah. Bila sampai di kampung ni, dia kata, sila kumpulkan orang ramai. Sila kumpulkan orang ramai di satu tempat. Aku nak ajar kepada kamu, nak tunjuk kepada kamu sifat salatin Nabi SAW, bagaimana cara Nabi salat. Di antara yang bekerja keras dalam masalah ni, tadilah perawi hadis yang meriwayatkan Nabi kita pesan kepada dia, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Malik, nama dia Malik bin Al-Huwairith. Waw, ya, ra, tha. Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Di antara lagi yang banyak menukilkan sifat solat Nabi yang menjadi asas kepada riwayat-riwayat hadis ini yang dinukilkan oleh imam-imam hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain imam, iaitulah Abu Humaid As-Sa'idi, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Imran bin Al-Husain dengan Sad, Al-Bara bin Azib, Malik bin Huwairis. Ini di antara 5 orang perawi yang meriwayatkan sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca dalam kitab kita hadis, kebanyakan hadis yang diriwayatkan itu iaitulah daripada mereka ini yang telah meriwayatkan hadis sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, saya harap para pelajar tulislah nama-nama ini yang sempat dengan live ni ataupun yang ikut rakaman, tulis nama-nama untuk kita hayati bila kita sebut tentang hadis nanti. Hadis ni riwayat Abu Humaid, hadis ni riwayat oleh Imran, hadis ni riwayat oleh Sayyidina Ali, hadis ni oleh Al-Bara, jadi kita tahu. Kadang-kadang ketika menukilkan riwayat solat, kita pun tak ulang balik perkataan. Kita kata sebagaimana hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat dia punya format ini, insya-Allah. Jadi sikap kita dalam isu ini, dalam isu ulang kaji solat ni, apakah sikap kita? Sikap kita yang terbaik, kita kata kebaikan yang sedia ada, kita kekalkan. Kebaikan yang sedia ada kita kekalkan. Maksudnya, kebaikan solat yang telah kita buat, solat yang telah kita lakukan, yang sudah sempurna, kekal, jangan diubah-ubah.
Mana-mana bahagian yang kurang kita sempurnakan. Nah, itu penting. Aku dulu baca doa iftitah ni satu je. Doa tu ya tak tukar-tukar dah. Sedangkan kita dah belajar dalam dengan Abu Anah ni. Nah, dia kata banyak lagi riwayat-riwayat yang menyebut tentang uh, yang menyebut tentang bacaan-bacaan dalam solat. Kita kata ini banyak lagi pentingnya apa ni ulang kaji ataupun murajaah. Dalam bahasa Arab kata, bahasa Melayu kata ulang kaji, bahasa Arab kata murajaah. Pentingnya kita bermurajaah dalam ibadat yang kita lakukan ini. Alhamdulillah, itulah apa ni slogan ataupun kata-kata hikmah yang Abu Anas Al-Faqir Abu Anah ini sentiasa ulang. Bila kita sebut tentang perkara ini, kita kata kebaikan yang sedia ada kita kekalkan. Tak suruh ubah-ubah lah. Cantik dah tu. Mana-mana bahagian yang kurang sempurna kita lengkapkan. Jadi itu yang penting. Jadi setengah orang dia marah bila kata, nak bincang solat Nabi lagi. Saya dah solat dah 30 tahun dah. Jadi Alhamdulillah. Ini untuk rekod lah. Untuk rekod tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak belajar bertalaki pengajian tentang solat secara detail. Kita ni berapa siri ya ni? Tapi kalau nak detail, ada beberapa kitab yang telah saya khatam. Kalau nak belajar kitab Jawi klasik, nama dia kitab Munyatul Musalli. Alhamdulillah, kitab Munyatul Musalli ni kita telah khatam. Mana kitab dia? Dan ana telah usahakan keluarkan kitab Jawi lama tu ke tulisan baru dengan tulisan bahasa Malaysia yang moden untuk dipahami oleh masyarakat sekarang. Buku tu ada, diterbit oleh Telaga Biru Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh buka buku dan boleh tengok rakaman kita. Ada 34 kuliah di sini. Mungkin yang 34 kuliah ni saya mengajar di awal mula-mula saya balik ke Kelantan. Mungkin bahasa dia kekelantangan tu kuat. Kemudian saya pergi Kuala Lumpur. Ana baca kitab ni di Masjid Negara Kuala Lumpur. Baca kitab ni di Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan kata Alhamdulillah, telah khatam pula di KL. Bahasa dia lebih, orang panggil lebih lebih ke Malaysiaan lah, mana lebih moden lah sikit bahasa tu. Kitab yang kedua yang saya khatam bab solat, nama dia kitab Fiqh Al-Manhaji. Fiqh Manhaji ni berengkas. Kemudian yang keempat, ada satu lagi kitab yang lebih lengkap lagi. Nama dia Al-Mu'tamad. Kita tak letak gambar sini, nanti kena tambah. Kitab Al-Mu'tamad dalam Fiqh Syafi'i. Di KL, bila khatam kitab Munyatul Musalli, yang ni, kitab ni, saya baca pula kitab Mastika Hadis Rasulullah SAW di Kuala Lumpur. Jadi banyak dah kitab-kitab yang telah ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang kesibukan, yang tak sempat hadir majlis secara fizikal, jadi boleh je kita tengok kuliah rakaman dengan kita bertalaki. Kita ambil kitab letak depan, kemudian kita belajar. Ambil kitab letak depan, kita belajar, dan itu dikira belajar. Ni ada setengah orang dia komen, dia kata tak boleh lah Ustaz. Ada Ustaz dia cakap. Ni bahaya ni dengan Ustaz cakap ni. Ustaz kata apa? Ustaz kata, siapa dia belajar tidak berguru, maka syaitanlah guru dia. Penat. Siapa yang belajar tak ada guru, maka syaitanlah guru dia. Kita kata awak tengok video tu. Siapa dia yang duk kuliah tu? Waktu awak tengok video tu, siapa yang duk kuliah? Dia kata Abu Anas. Takkan awak nak kata aku syaitan? Takkanlah awak sampai hati nak cakap, oh lah ini syaitan. Syaitan ni guru yang tidak dikenali. Ada kata-kata tu, syaitan tu maksudnya guru yang tidak dikenali. Tak tahu siapa. Awak pelajar dengan siapa? Tak tahu. Saya jumpa YouTube dalam ni, tak kenal apa orangnya. Background pengajian dia kat mana pun tak tahu. Akhir sekali, solat pun tak payah solat. Akhir sekali timbullah persoalan, kita tak perlu solat lagi. Kita pakai niat je. Jadi ini maka dia terjebak dengan ajaran sesat. Tak payah solat.
Tak perlu solat dia. Pakai niat je. Kita kata ini bahaya besar. Jadi itu bahaya. Jadi kalau kita belajar dengan orang yang YouTube-nya daripada halaqah YouTube-nya yang resmi, channel yang dia sendiri iktiraf, jadi tak timbullah masalah. Jadi alhamdulillah saya syurkanlah kepada para jemaah yang kesibukan masa mungkin ya, kita kan banyak kerja, banyak tanggungjawab, banyak komitmen sana sini. Jadi kita cuba usahakan supaya kita boleh talaki, boleh terus belajar walaupun secara maya dengan ustaz-ustaz yang kita pilih, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Ini di antara nikmat yang baik yang Allah anugerahkan kepada kita. uh, Lebih-lebih lagi selepas berlakunya corona, COVID-19 itu, nah, kita ada peluang untuk belajar secara maya, kata alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada fadailus salah, kelebihan solat itu sendiri. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, puan-puan yang ada dalam majlis ilmu ni dah tahu kelebihan solat itu besar, kan? Tetapi tujuan kita bukan untuk kita sahaja. Tujuan kita bukan untuk kita sahaja. Kita nak juga anak kita, cucu kita, cici kita, orang-orang yang kita sayangi, kawan-kawan kita, friend-friend kita juga dapat memahami kelebihan yang kita belajar ini. Jadi para jemaah, kita belajar, kita sampaikan. Jangan hanya terhenti setakat tuan-tuan saja. Kita belajar dan kita sampaikan kepada masyarakat apa yang kita nak, apa yang telah kita perolehi daripada ilmu. Jadi dalam sebuah buku yang saya usahakan, nama buku ni Keindahan Islam. Menarik buku ni, Keindahan Islam. Jadi dalam buku Keindahan Islam ini, kita dah tulis beberapa kelebihan solat. Solat mempunyai kelebihan yang besar dan kebaikan yang tidak terbilang banyaknya. Yang pertama sekali, at-taqarrub ilallah. Mana bila kita solat, kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita putus hubungan kita dengan dunia. Nak bercakap dengan orang tak boleh, nak makan pun tak boleh, nak berpaling sana sini pun tak boleh, orang call pun tak boleh jawab. Tapi kalau salah tak silent, boleh je kita off. Jangan ingat mana tak? Ni ada setengah orang ni, dia dia solat, tapi dia tak silent dia punya handphone. Tiba-tiba bunyi tengah ada solat. Tong-tong-tong-tong. Kena pula ringtone dia pula lagu dangdut. Ayah, kesian kepada imam bergolek kepala depan. Jangan. Jadi kalau ada ketika itu, tuan-tuan boleh holorkan tangan dalam poket, tutup dia punya ringtone yang bunyi tadi. Boleh. Ini saja bimbangnya kalau yang puan-puan ni. Biasa puan-puan ni dia letak handphone tu dalam beg tangan kan. Beg kat depan. Macam mana awak nak pergi tutup? Jadi yang eloknya pastikan. Yang eloknya pastikan. Apa dia pastikan? Sebelum kita solat, kita dah off-kan, silent-kan kita punya telefon supaya buat aja gegaran, okey je gegaran, krek bunyi gitu ya. Jadi kita tahulah ada orang call. Nanti habis solat, nanti selesai solat sunat, selesai solat doa, kita cek balik, oh siapa call aku tadi? Oh kawan-kawan nak ajak makan, okey je lah lepas solat. Kalau kecuali waktu kita keluar rumah tadi ada emergency kan, ada kecemasan. Jadi kita lepas solat je kita tengok telefon. Takut mungkin orang yang sakit tu sudah nazak, perlu kita hadir segera, ataupun anak yang sedang sakit perlu ke hospital dan macam-macam. Tapi kalau waktu tenang, tak ada apa-apa, tak usahlah kejar. Ni saya tengok setengah orang ni, Masya Allah, tabarakallah. Bila dia bunyi telefon dia, lepas solat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pom, lompat kepala orang pun dia lompat. Sebab nak pergi jawab handphone. Buat apa? Zaman dulu, berapa puluh tahun dulu. Mungkin 30 tahun ke belakang. Kan kita pakai telefon yang pusing tu. Trek kan. Ataupun yang picit. Itu tak ada nombor pemanggil. Kalau kita lambat angkat, tak tahu siapa call. Jadi sekarang dengan handphone yang kita ada ni, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dia rakam semua telefon orang. Orang tu pun kalau betul-betul emergency, dia boleh voice message ataupun dia tulis je WhatsApp. Jadi tak ada keperluan untuk kita melangkah kepada orang
sebagaimana yang berlaku di sebahagian masyarakat kita yang kurang disiplin dalam bab solat, dan lebih-lebih dalam bab kita berada di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama sekali dia panggil taqarrub ila Allah. Mana taqarrub, mana mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis kursi, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, amalan yang paling aku sukai iaitulah bertakarub pada aku, iaitu dengan melakukan amal yang aku fardukan, mimma aftaradtu alaih, melaksanakan amalan yang aku fardukan ke atas kamu. Jadi kita kena jaga, jangan ni kita bimbang ada setengah orang ni dia jaga yang fardu, jaga yang sunat, tapi yang fardunya tak apa jaga. Kita kata itulah di antara kepincangan yang sangat besar yang berlaku dalam dunia kita sekarang. Masya Allah. Baik. Yang kedua, mengabdikan diri kepada Allah. Tadilah kita dah sebut ayat surah Az-Zariyat tadi, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya waktu ini, waktu peruntukan, kita tak boleh putuskan hubungan dengan manusia. Siapa dia mari cakap pun kita tak boleh jawab. Kecuali ada ulama kata, kalau ibu panggil, mak panggil. Kalau mak panggil, mungkin kalau kita solat sunat, boleh kita break, jawab dulu. Kalau penting lah, tapi kalau mak kita asyik duk panggil je, kita pun tahu kerja dia manggil-manggil je, tak apa, tu kita tangguhkan. Lepaskan solat baru kita pergi tempat dia. Kecuali mak kita sedang sakit, kalau dia panggil, kita kena segera jawab. Mungkin dia emergency ketika itu, sesak nafas ke, apa-apa. Kalau kita nak tunggu lepas solat baru nak pergi, mungkin orang tua tu dah pengsan. Silap-silap, bukan pengsan, dah tarik nyawa ke malikul maut. Menyesal tak sudah-sudah. Baik. Yang keempat, mengagungkan diri kepada Allah, mengagungkan Allah. Dalam solat kita mula dengan takbir, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Itu maksudnya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah yang paling besar, yang paling agung, yang kita kena letak Allah di hadapan segala-galanya. Yang keempat, melahirkan kesyukuran. Solat ni tanda syukur. Ya. Manakah bukti solat itu tanda syukur? Buktinya ketika baginda Nabi SAW melakukan solat sunat sampai bengkak kaki. Bengkak kaki. Lama berdiri itu sampai bengkak kaki. Jadi bila ditanya oleh isteri dia, Aisyah, ataupun ditanya oleh sahabat yang lain, dia kata, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah lakukan perkara ini? Sedangkan Rasulullah telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara, tak ada dosa dah. Kenapa buat? Nabi jawab sepatah ya kata-kata hikmat yang cukup besar. Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Tak patutkah? Tak layakkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Tak layak. Artinya, tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang nak bersyukur pada Allah di atas nikmat yang ada ni, perbanyakkan solat. Pagi, kan Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, kullu sulama mini bedi Adam sadaqah. Setiap sendi kita ni, patutnya kita ada sedekah. Macam bayar tol lah, bayar tol. Kalau satu sendi, 50 sen. Tak, satu sendi 50 sen. Satu sendi 50 sen. Kita ni ada berapa sendi? Kita ni, berapa sendi ada? Dalam hadis Nabi kata, setiap orang manusia ni ada 380 sendi. 360 sendi. 360. 360 awak bandingkan dengan 50 sen satu sendi. Berapa dolar satu hari? Berapa ringgit satu hari kena bayar? Berapa kena bayar? Banyak. Tapi tanda syukur kita, anggota kita masih berfungsi. Mata kita berkelip. Hidung kita masih lagi ada, orang panggil, boleh bernyawa, boleh bernafas, keluar masuk, dan masih lagi deria rasa bau tak bau, mulut boleh lagi makan, minum, boleh bercakap. Tanda syukur. Nabi kata, cukuplah engkau bayar tol dengan 2 rakaat salat duha. Salat duha ni, ya, kelebihan itu bayar tol nama dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi melahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mana? Dengan cara kita melakukan salat.
Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah lakukan solat, kita kata Alhamdulillah. Di antara kelebihan solat lagi, limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, limpahan rahmat Allah Ta'ala kepada kita yang sangat banyak, yang sangat luas, yang sangat melimpah-limpah ruah rahmat dia apabila kita solat. Tuan-tuan perasan ke tidak? Bila kita uh, masuk masjid, apakah doa masuk masjid? Allahumma inni as'aluka, Allahumma apa ni as'aluka rahmatak. Allahumma aftahli, Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, bukalah kepada aku pintu rahmat. Nah, jadi masuk masjid itu rahmat. Solat semuanya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita dapat pahala yang berganda, banyak pahala kita. Coba bayangkan orang itu hidup 50 tahun contohnya. 50 tahun dia solat. Setiap tahun kita ada 360 hari. 360 hari kali dengan 5 waktu satu hari. Berapa ribu dapat? Kemudian digandakan pula satu solat ganda dia 10. Masya Allah, tabarakallah. Setiap hari kita solat fardu pun banyak tu. Solat sunat qabliyah ba'diyah pula. Berapa banyak aset yang kita dapat raihkan untuk bekalan kita ke akhirat. Berapa banyak yang kita dapat. Tuan-tuan kata Alhamdulillah, itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan disia-siakan. Nikmat yang Allah anugerahkan jangan disia-siakan. Siapa dia sia-siakan nikmat ini, dialah manusia yang rugi, manusia yang kecewa, manusia yang kecundang di akhirat esok. Dia manusia yang menyesal ni, nah, orang kafir total sesal. Orang kafir dia akan total sesal sebab dia tak beriman. Orang Islam juga menyesal. Apa yang disesalkan? Dia sesal sebab aku diberi peluang oleh Allah sihat walafiat, ada kelapangan masa. Waktu kita muda dulu kita bekerja pagi petang dah, keluar pagi, keluar balik petang, kadang-kadang sampai malam overtime. Balik rumah pula yang wanita pula sibuk ya dengan anak-anak pula. Jadi bila akhirnya anak-anak dah besar, kita pun dah tua, dah pencen, dah bekerja, tak tambah juga pahala. Rugi. Di situlah orang panggil penyesalan yang tidak berguna bagi orang yang beriman sebab Allah Ta'ala beri masa. Ada setengah orang ni pencen dah 10 tahun yang lalu pencen. Pencen umur 60 ataupun dia ambil pencen awal 55. Sekarang ni umur dia 65 atau 70. Tapi tak tambah-tambah juga ibadat. Yang tambahnya koleksi barang-barang souvenir. Setiap satu mana negara dia pergi duk tambah barang ya. Tapi tak tambah amalan. Kita mengata orang ini juga akan menyesal. Sebab peluang Tuhan bagi panjangkan umur dia, dia tidak tambah, tidak tingkatkan ilmu, tidak tingkatkan amalan. Baik, yang seterusnya, kelebihan solat merangkumi 5 rukun Islam. Kelebihan solat merangkumi 5 rukun Islam ada dalam tu. Bermula dengan syahadah. Dalam tasyahud kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian dalam solat kita ada apa? Ada zakat. Zakat tu. Jadi zakat ni masa yang kita gunakan itu. Dalam solat ada puasa. Sebab bila kita solat tak boleh bercakap dengan orang, tak boleh makan, tak boleh minum. Itu puasa nama dia. Dalam solat ni ada latihan yang lain. Seperti kita pergi haji. Jadi Alhamdulillah merangkumi 5 rukun solat. 5 rukun Islam dalam solat itu sendiri. Jadi banyak kelebihan dah. Saya ringkas je ni. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, saya ringkaskan tentang kelebihan solat. Untuk detail panjang sikit, tuan-tuan boleh tengok dalam keindahan Islam, dalam keindahan Islam dalam bab solat. InsyaAllah nanti lepas kuliah ni saya minta admin hantar video yang saya online detail kelebihan solat ini daripada kitab ni, kitab keindahan Islam ini.
InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para jemaah, untuk family dan keluarga. Ustaz, asyik duk suruh berdakwah ya. Tak. Baik. Kalau tuan atau puan tak mampu nak berdakwah, sekarang ni ruang dakwah tu luas. Contohnya kita naik kereta dengan family kita. Boleh tak anak-anak kita perjalanan travel ni jauh, mungkin 2 jam baru sampai. Mak nak 40 minit engkau orang bagi tumpuan kepada kuliah Ustaz Abu Anas ni, boleh tak? Anak kata okey lah. Jadi kita pasang video ni. Sama ataupun video ataupun MP3, jom kita dengar. Jadi dengar, jadi ada ilmu yang kita dapat. Kemudian kita diskusikan ilmu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sangat besar kelebihan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, sampai lebih-lebih lagi zaman teknologi moden yang macam-macam ada depan kita ini. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Baik. Kita pergi kepada di antara hikmah solat juga. Hikmah solat pula. Tadi kelebihan dia. Ini hikmah solat. Solat berperanan membina kecemerlangan. Membina kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat, sebahagiannya melalui disiplin waktu. Solat ni di antara disiplin waktu yang Allah nak didik kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 103, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Solat itu ke atas orang mukmin suatu fardu yang berwaktu. Tengok. Sesungguhnya solat itulah fardu yang ditentukan waktunya ke atas orang yang beriman. Jadi tak boleh kita pandai-pandai. Subuh tak sempat lah. Subuh sekarang ni lewat lah. Dekat Kelantan ni subuh 6:12 baru subuh. Tambat. Ya. Tak sempat ni nak solat. Mungkin negeri lain awak lewat lagi. Kita nak pergi kerja. Akhir kali kita pun tak solat waktu tu. Nantilah balik kerja malam nanti aku jamak. No. Mauqut, setiap solat tu ada waktu dia tersendiri. Sebab itulah saya tengok fenomena sekarang ni, orang-orang yang di atas train pun dia solat. Sebab nak pergi kerja tak sempat. Train pukul 6. Subuh 6:15 nak solat kat mana? Sampai tempat kerja dah pukul 7. Dan nak pergi waktu subuh tak sempat. Jadi akhirnya dia solat atas train. Kita kata tuan-tuan dan puan, solatlah di mana kata Nabi Ainama adraktum fasalu. Di mana kamu dapat waktu solat, solatlah di situ. Jadi kalau tak, sepatutnya solat tu di atas bumi. Tapi kalau dah bumi tak sempat kita, solatlah atas kereta api, atas train kan, atas LRT. Apa saja yang kita boleh solat, kita solatkan. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang, duduk di atas landasan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan itulah yang terbaik. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, solatlah di mana saja. Solat mendidik seorang tentang kepentingan menjaga masa dan menghargainya. Ia mengajarnya cara untuk membahagikan masa dan menyusunnya. Dengan sendirinya dia akan menjadi seorang yang menepati masa dan teratur dalam setiap urusannya. Jadi orang yang jaga solat. Kita tahu dah waktu solat pukul apa? Subuh sekian, pukul 6 lebih. Pukul 6 pagi. Zuhur pukul 1:30, 1:15. Asar pukul 4:40. Sekarang lah. Maghrib pukul 7:15, 7. Isya 8:20, contoh. Kita dah tahu, kita set lah masa. Nak gimana, nak buat apa, ini waktu solat. Itu dipanggil orang yang boleh disiplinkan diri dengan solat, insya-Allah. Orang ini juga berdisiplin dalam kerja buat dia. Kalau dia bekerja, dia menjadi seorang pekerja yang mulia, yang baik. Sebab apa? Sebab dia boleh disiplinkan waktu, menjaga waktu dengan sempurna, menjaga waktu dengan baik. Kita kata itulah yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara hikmah besar Allah SWT, apa dia? Disiplinkan kita dengan apa? Dengan waktu. Nanti kita bincang tentang hikmah kenapa waktu solat itu berbeza dengan waktu puasa. Waktu solat ikut matahari.
puasa dan lain-lain lagi, dia ikut bulan. Nah, nantilah dalam bab waktu nanti. Ini kita nak habiskan tentang hikmah salat. Dah. Yang kedua, kebersihan rohani dan jasmani. Orang yang solat betul-betul, jaga solat dia betul-betul, orang ni bersih jiwanya, bersih tubuhnya. Kenapa tak bersih tubuh? Dia nak solat, dia kena bersih. Kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kalau dia hadas besar, dia kena mandi. Kalau dia tu ada, kalau dia kerja di tempat yang kotor, nah, yang ada najis contohnya, dia kena mandi juga. Walaupun tidak mandi wajib, tapi wajib mandi. Dia beza di antara mandi wajib dengan wajib mandi. Mandi wajib maksudnya orang itu berhadas besar. Orang berhadas besar hasil daripada jima ke ataupun berhadas besar dengan sebab haid ataupun nifas, itu dia panggil mandi wajib. Yang Abu Anas kata wajib mandi tadi, kenapa pula? Orang ni kerja di tempat kotor. Tempat ada kena najis. Contohnya dia kerja, apalah kerja angkat sampah ke apa benda. Tak, kerja tangki septik ke. Bila di tubuh dia kena najis, wajib mandi. Kalau tidak, tak sah solat dia. Nah, artinya, solat ini mendisiplinkan kita dari sudut kebersihan rohani dan jasmani. Solat mendisiplinkan kita dari sudut kebersihan rohani dan jasmani. Jadi tak, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam larang orang-orang yang mempunyai bau badan, dia panggil bau badan, ataupun makan benda-benda yang busuk baunya, seperti makan jenis sayur-sayuran yang berbau tu. Sama kita, bagi kita orang Melayu ni, kita tambahlah makan petai ke, makan apa. Nah, yang beratnya makan rokok, isap rokok atau bau busuk. Jadi orang ni pun dilarang pergi masjid kecuali bersihkan mulut dulu, gosok gigi, kan, hilangkan bau tu baru pergi. Yang ketiga, mendisiplinkan tentang aurat. Wanita semua sepakat. Yang betul-betul beriman, yang sekular pun yang nak solat, dia akan tutup aurat. Tapi lepas tutup aurat, lepas solat, buka balik. Ana sekali berhenti di airport. Di airport di Jakarta, tak silap saya. Tempat solat sama, laki-laki dengan perempuan. Cuma dia ada bidai kat tengah tu. Nampak sebelah-sebelah. Jadi ramailah datang makcik-makcik, ibu-ibu, orang perempuan ni mari masuk masjid, dia solat. Sebelah kita ya solat. Nampak pun. Keluar-keluar, tak ada tudung. Jadi saya tanyalah, ibu, tadi waktu solat, bagus ya. Pakai tutup aurat, tenang-tenang nampak. Ni keluar ni, buka balik, kenapa? Engkau boleh tahu, dia kata, itu aku dengan Tuhan. Sekarang ni aku dengan aku. Ikut akulah nak pakai apa. Kita kata ini orang yang tak betul solat. Orang yang betul-betul solat, dia tak akan dedahkan aurat. Orang yang betul-betul solat, dia tak akan dedahkan aurat sebab dia tahu itu kewajiban. Sebagaimana wajibnya solat, tutup aurat bagi wanita juga wajib. Jadi dia tak boleh nak main-main lah. Ini tidak pilih-pilih pula. Yang ni ambil, yang ni tak ambil. Sebab itu solat aku dengan Tuhan, yang ni aku dengan orang. Siapa dia cakap macam tu? Itu otak penjajah yang cakap macam tu. Orang Islam betul-betul mukminah tak akan cakap seperti itu. Jadi kita kata ini satu fenomena yang berbahaya dalam masyarakat kita apabila kita buat perkara yang seperti itu. Disiplin yang keempat, zikrullah. Kita dalam solat sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bermula dengan takbir. Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah. Kemudian bila kita mula salat, wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan muka aku ni ke arah kepada Tuhan yang mencipta langit dengan bumi. Tengok. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang penting dalam solat kita tu penuh dengan zikir. Sama ada tuan-tuan baca atau tak baca, itu termasuk dalam sunat hay'ah yang merugikan, menjejaskan kesempurnaan pahala bagi orang yang tak baca. Orang yang tak baca, rugilah pahala dia. Jadi kalau dia baca, barulah pahala dia untung.
Betul lah kalau kita belajar dalam kitab fiqh, nah, perkara yang sunat, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa, tak berdosa. Itu dari sudut apa? Dari sudut fiqh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena tengok satu lagi dimensi dari sudut ruhiyah, dari sudut kerohanian, dari sudut kejiwaan, dari sudut hubungan kita dengan Allah. Kita kena tukar format. Ulama fiqh tadi, definisi fiqh itu betul, tak salah. Tapi definisi kita sebagai seorang hamba ini perlu dibetulkan. Apa dia perlu betulkan? Amalan yang sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Besarkan kata-kata tadi. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Barulah kita terasa, banyak dah kerugian yang berlaku dalam hidup aku ni. Banyak dah kerugian yang berlaku dalam hidup aku ni. Nah, dalam solat kita, patut kita zikir, baca doa iftitah dulu, kemudian baca Fatihah, kemudian kita baca surah, kemudian kita rukuk, dah bacaan dalam rukuk tu apa? Saya daripada muda sampai tua, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tak berhenti-henti. Tak tu je. Banyak lagi bacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi kita tak ambil. Sebab apa tak ambil? Kita ingatkan takat tu je. Kita ingatkan itu je yang ada. Rupanya banyak lagi yang ada yang tak sampai kepada kita. Kata orang bukan salah ibu mengandung, salah awak tak belajar. Kalau ibu mengandung salah, mati kita. Nah, sama ada mati anak atau mati mak, dua ya. Dia panggil beranak sonsang. Nah, zaman dulu ramai orang mati zaman-zaman dulu zaman susang. Tapi zaman sekarang ni kekurang sikit risiko kematian sebab kalau anak sonsang dia tak keluar ikut jalan dia keluar ikut tingkap. Jadi alhamdulillah. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian sentiasa zikir pada Allah SWT. Zikrullah, disiplin zikir. Yang kelima al-jamaah, maknanya kita berdisiplin dari sudut organisasi. Sebab bila kita solat berjamaah, kita ada imam. Wajib kita kena ikut imam. Imam takbir baru kita takbir. Nabi kata iza kabbara fakabbiru. Bila imam dah takbir selesai baru kamu takbir. Wa iza sajada fasjudu. Bila imam selesai daripada sujud barulah kamu sujud. Ingat kita jangan langgar imam. Kita jangan mendahului imam dari sudut sahnya, dari sudut pergerakan. Tak boleh. Maka imam tu satu mempunyai power yang kuat. Iza kabbara fakabbiru. Ini latihan disiplin. Jangan cakap pula, saya ni orang besar. Saya ni ketua kaum. Saya ni, kan? Jadi oleh kerana saya ni hebat, boleh je. Imam tu budak biasa tu. Tak habis degree pun, diploma je dia. Saya ni PhD, contohlah. Jadi saya nak rokok dulu daripada dia lah. No, kita kata. Selagi awak makmum, disiplin. Mesti ikut imam. Disiplin, mesti ikut imam. Tak boleh ikut orang lain. Kita kata itulah nikmatnya. Apabila kita duduk dalam al-jamaah. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Itu di antara kelebihan, kebersihan, hikmah solat itu sendiri mengajar kepada kita beberapa disiplin yang perlu kita buat. Kita kata alhamdulillah, tamatlah kita dari sudut kelebihan solat dan hikmah solat. Sekarang kita berpindah kepada definisi solat. Definisi solat. Jadi definisi solat ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran beberapa ayat. Maka para ulama katakan solat dengan makna dari sudut bahasa nama dia doa. Solat dari sudut bahasa nama dia doa. Mana dalil? Dalilnya ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, ketika Nabi SAW mengambil zakat. Ambil zakat daripada para sahabat, Allah kata apa? Wasalli alaihim. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wallahu samiun alim. Doakanlah. Wasalli alaihim, kamu salat atas mereka. Dah, dia tak mati lagi.
Nanti mati baru solat kan. Musalatlah ke atas mereka. Dengan makna doakanlah kepada keberkatan kepada mereka. Dah kita ambil dah unta dia, kita ambil kambing dia, kita ambil harta dia atas nama zakat, maka pemungut zakat kena doakan kepada orang yang menerima zakat. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keberkatan kepada pengeluar zakat ni. Dia bayar zakat tahun ni, zakat perniagaan dia 1 juta. Uish, banyak. Jadi 1 juta ni untuk siapa? Untuk penggunaan umat Islam, asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran, 8 asnaf. Jadi alhamdulillah ini untuk pembangunan ekonomi umat Islam, sama ada orang pakai miskin ataupun kepentingan Islam untuk umum. Jadi wasalli alaihim dengan makna kamu salat, dengan makna kamu doakan mereka. Jadi baiklah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, hadis ini riwayat Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum falyajib." Siapa dia dipanggil, dijemput untuk makan kenduri, maka dia kena pergi. Kena pergi. Saya puasa tak payah pergi. No. Awak puasa pun awak kena pergi juga. Fa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia tak puasa, silakan makan. Dah orang ajak makan, makanlah. Jangan tak makan pula, kecil hati tuan rumah. Wa in kana sha'iman falyusalli. Andai kata dia puasa, maka dia kena doa. Ini pentingnya kita belajar. As-salat dengan makna doa. Salat dengan makna doa, artinya semua pergerakan kita, semua perbuatan kita dalam solat berbentuk doa, yakni permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan tanda, doa ni ada dua kategori. Doa, kategori doa ada dua. Yang pertama dia panggil doa al-ibadah. Doa al-ibadah maknanya doa semata-mata ibadah. Kita zikir, kita baca, itu semua doa. Kita tak minta apa-apa. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis tentang orang pergi umrah, pergi haji, Nabi kata sebaik-baik doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucap. Dan orang-orang yang dulu daripada aku. Siapa dia? Nabi-nabi dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana doa? Tak ada doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahu, bagi dialah kerajaan, bagi dialah kekuasaan, bagi dialah segala. Tak ada peminta. Itu dia panggil doa al-ibadah. Doa al-ibadah. Makna kita beribadat, kita puji Allah, itu dia panggil doa. Satu lagi doa dia panggil doa al-mas'alah. Doa permintaan. Yang ni kita minta, ya Allah berilah kepada aku rezeki yang baik, kesihatan, keluarga yang bahagia, dapat pergi haji, dapat beli kereta baru, dapat pangkat. Itu dia panggil doa al-mas'alah. Kan? Jadi saya ingat, para jemaah, para pelajar, dah boleh memahami doa ada berapa kategori? 2. Satu dia panggil doa al-ibadah. Yang ni kita tak minta, kita puji ya Allah. Puji ya Allah Ta'ala. Yang kedua doa al-mas'alah, mana kita minta. Kita minta, kita mohon. Itu dia panggil doa al-mas'alah. Jadi dua-dua tu ibadat belaka. Dua-dua tu berpahala belaka. Yang kau minta tak minta boleh pahala. Maka para jemaah sekalian, marilah kita semua mengambil peluang, mengambil jalan yang ada ini supaya kita dapat pahala yang banyak, sentiasa berdoa. Jadi solat tu dengan makna doa. Solat dengan makna doa. Adapun mengikut syarak, definisi syarak, solat tu maksudnya, solat ialah, dalam bahasa Arab kata, hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslil ma'an niyyati bi syara'ita makhsusah. Bi syara'ita makhsusah. Artinya, solat ialah suatu ibadat yang mengandungi perkataan. Apa dia perkataan? Takbir. Kalau rukun, baca doa, baca Fatihah, tasyahud. Kalau all solat,
banyaklah. Takbir, doa iftitah, Fatihah, baca surah, doa rukuk, sujud, i'tidal. Itu semua dipanggil mengandungi perkataan dan perbuatan. Perbuatan qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat yang tertentu. Dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan mengucap salam. Itu dia panggil definisi solat dari sudut apa? Dari sudut syarak. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kita dah belajar 3 perkara yang besar ini. Yang pertama, apa dia? Yang pertama kita belajar tentang kelebihan solat. Yang kedua, solat, hikmah solat mengajar kepada kita beberapa disiplin. Masa, kebersihan, aurat, organisasi, itu semua itu disiplin. Kemudian kita pun dah kenal dah apa itu solat. Solat dari sudut bahasa Arab dengan makna doa. Solat dari sudut definisi istilah dengan makna amalan, perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir, yang berakhir dengan salam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita untuk hari ini. Jadi saya tak nak masuk lagi. InsyaAllah dalam sini akan depan kita akan masuk dalil wajib solat. Dalil wajib salat, kemudian kita akan pergi kepada siapakah golongan yang wajib salat. Siapa dia? InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Jadi untuk hari ini kita break setakat itu dulu. Sekarang kita nak pergi kepada sesi soal dan jawab. InsyaAllah. Jadi saya akhiri pembentangan ini dengan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.